Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua. Baru-baru ini, Malaysia digemparkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim digemparkan dengan satu desas-desus ataupun kabar angin untuk menjatuhkan kerajaan, menggulingkan pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, akhirnya benda yang hangat ini, isu yang panas ini, kononnya ada plot dan juga gerakan untuk menjatuhkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengguling Perdana Menteri. Akhirnya kita menantikan respon-respon daripada pemimpin-pemimpin yang besar di dalam kerajaan. Nah, kita menantikan respon daripada Gabungan Parti Sarawak ataupun GPS. Akhirnya Ketua Whip Gabungan GPS yang juga adalah timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof bersuara. Ini pasti menggemparkan ramai orang. Kononnya di dalam gerakan ataupun plot tersebut, Dr. Mahathir sendiri pun bersama-sama di dalam plot tersebut dan juga bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin yang dikatakan akan membiayai gerakan tersebut disebabkan bersatu yang tiada dana dalam melalui laporan tersebut. Saudara-saudara, akhirnya timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof membuat kenyataan. GPS teguh sokong kerajaan perpaduan. Ini ini sudah pasti menjadi satu jawaban yang menutup mulut ramai orang, membuat ramai orang terdiam bahwa kalau memang ada pun gerakan ini, benda ini tidak relevan langsung. Disebabkan kita tahu GPS sendiri dan juga Abang Johari sendiri membuat kenyataan bahwa ingin kerajaan yang stabil, ekonomi yang stabil. Kalau tidak, nanti ketinggalan pula dengan negara-negara ASEAN yang lain. Oke, baik, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum saya meneruskan isu panas ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda boleh share video ini kepada ramai orang dan tekan butang subscribe. Melalui satu artikel, GPS teguh sokong kerajaan perpaduan. Satu lagi, sekutu pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim tampil menyangkal dakwaan cubaan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Kali ini, giliran Gabungan Parti Sarawak, GPS, berbuat demikian dengan Ketua Whip Parlimen gabungan itu, Fadilah Yusof, yang juga adalah timbalan Perdana Menteri. Berkata mereka tegas berdiri teguh dalam menyokong segala usaha kerajaan perpaduan untuk pemulihan ekonomi negara. Ini kerana Premier Sarawak, Abang Johari Openg sendiri, beberapa kali menekankan bahawa apa yang kita mahukan ialah kerajaan yang stabil, kukuh, yang akan meletakkan semula Malaysia ke landasan yang betul. Nah, dengan respon daripada timbalan Perdana Menteri dan juga Premier Sarawak sendiri, ini sudah pasti menutup mulut, menghentikan kalaupun benar ada gerakan ini. Dan kalau memang benar Dr. Mahathir bekerja sama dengan Mahyadin, dan kononnya ada 10 ahli parlimen BN yang meletakkan jawatan supaya pilihan raya kecil tercetus, kalaupun benar ada gerakan untuk menjatuhkan kerajaan, apa tujuan sebenarnya? Apa objektif sebenarnya? Adakah itu hanyalah bermotifkan kepentingan diri, bukan untuk rakyat, bukan untuk tanah air, bukan untuk keseimbangan ekonomi, bukan untuk Malaysia, bukan untuk rakyat Malaysia. Jadi saudara-saudara, bagi saya ini benda tidak relevan lah kalau tiba-tiba ada gerakan seumpama. Jadi saya amat menolak kalau tiba-tiba ada gerakan begini, disebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sudah mengatur, sudah membuat kita melihat saja melalui satu sudut, yaitu pembentangan belanjawan 2023 sudah pun selesai, sudah bantuan pun ada, sudah yang di STR kalau saya tidak silap sudah diagihkan kepada rakyat. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, amat tidak relevan lah kalau ada gerakan ini. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda isu panas ini? Saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terus menjadi Perdana Menteri, dan saya rasa ini akan menjadi, beliau mungkin boleh menjadi Perdana Menteri, antara Perdana Menteri yang lama memegang
jawatan sebagai Perdana Menteri. Jadi tuan-tuan Bapak semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, setelah kita digemparkan dengan langkah kamikaze politik untuk menumbangkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Satu penelitian daripada saya sendiri secara pribadi, kalau benar pun langkah kamikaze politik ini akan dimulakan oleh 10 ahli parlimen BN meletak jawatan dan Muhyiddin Yassin dinaikkan semula sebagai Perdana Menteri dan Dr. Mahathir dan Zainuddin membiayai gerakan ini ataupun plot ini, adakah jaminan bahwa mereka akan membentuk sebuah kerajaan baru? Apakah jaminan mereka dapat menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Setelah membaca laporan tersebut, dilihat seperti mudah saja menubuhkan kerajaan baru. Bagaimana pula dengan perasaan rakyat? Belum sampai setahun kerajaan baru lagi. Sedangkan nak tubuhkan kerajaan baru itu bukan macam beli keropok. Beli keropok dapat keropok. Bukan begitu. Jadi amat susah dan bagi saya tidak relevan lah kalau tiba-tiba ada langkah kamikaze politik ini untuk menumbangkan Perdana Menteri. Nah, persoalan yang saya ingin sampaikan hari ini, ulasan yang saya ingin sampaikan hari ini, seperti yang kita tahu, Muhyiddin Yassin berhadapan dengan 7 pertuduhan di mahkamah. Itu Muhyiddin Yassin. Dan Dr. Mahathir pula yang akan berhadapan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di mahkamah berkaitan dengan ucapan Perdana Menteri. Kononnya menurut Tun Mahathir, ucapan itu adalah ditujukan kepada Dr. Mahathir menurut bekas Perdana Menteri tersebut. Kononnya bekas pemimpin itu, walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menyebut nama Dr. Mahathir, namun Dr. Mahathir merasakan ucapan itu ditujukan kepada beliau bahwa beliau semasa berkuasa mengaut kekayaan untuk diri dan keluarga. Akhirnya saudara-saudara, apa persoalan yang saya ingin sampaikan? Sebelum ini ada persoalan daripada ramai orang. Tidakkah Tan Sri Muhyiddin Yassin akan digesa untuk letak jawatan setelah beliau menerima ataupun berhadapan dengan 7 pertuduhan di mahkamah? Bagi Dr. Mahathir pula, tidakkah beliau juga digesa untuk letak jawatan ataupun bersara dari politik setelah beliau kalah teruk pada pilihan raya umum ke-15? Saya bukan nak memburuk-burukkan sesiapa, namun itu adalah faktanya. Betul, Muhyiddin Yassin berhadapan dengan 7 pertuduhan di mahkamah, dan dalam masa yang sama pula Dr. Mahathir yang kalah teruk pada PRU 15. Jadi sudah pasti banyak yang menggesa ataupun banyak yang bersetuju juga untuk Mahathir Mohamad meletakkan jawatan ataupun bersara selamanya dari politik dan menjadi negarawan saja yang memberikan pendapat yang baik untuk negara, untuk tanah air, bukannya masih berdegil mahu melawan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya rasa ramai yang berpendapat seperti yang saya cakap tadi. Begitu juga dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang bagi saya berhadapan dengan 7 pertuduhan di mahkamah. Adakah relevan untuk beliau dinaikkan semula sebagai Perdana Menteri? Nah, jadi persoalan yang bermain di pikiran saya, adakah kedua-dua mereka ini layak untuk relevan untuk meletakkan jawatan ataupun bersara? Mungkin Muhyiddin Yassin letak jawatan mungkin relevan, kalau bersara saya rasa belum lagi. Namun kalau Dr. Mahathir pula, mungkin beliau sudah boleh bersara dan tidak lagi seperti yang kita dapat lihat hari ini. Sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sendiri pun akan bersemuka dengannya di mahkamah berkaitan dengan ucapan daripada Perdana Menteri yang dilihat Dr. Mahathir tidak berpuas hati. Nah, kita kembali kepada langkah kamikaze pula. Bagi saya benda ini tidak relevan lah. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda? Info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.